Assalamualaikum, nama saya Muhammad Yaziz bin Muhammad Hassan. Umur saya 48 tahun, tapi masih nampak macam 14 tahun. Terima kasih. Bagaimana kita mulanya dengan seni apa pun, di situlah mula berputik rasa cinta, kasih dan sayang pada setiap apa yang kita ceburi. Memang asalnya saya tu dulu daripada kecil, bila time belajar agama, masih ingat umur 10 tahun, saya main di Timur. Bukan di Barat, di Timur. Pasal apa? Dulu time belajar agama, dia lagu-lagu nasyid lah. Lagu-lagu keislaman kan. Dia buatkan seperti di Barat. Tapi lepas tu dah tak minat. Dah tak ada fikir pasal di Barat apa-apa. Sampai saya umur 12 tahun. 12 tahun tu di sekolah rendah Petong. Ada nak buat persembahan Teachers Day. Jadi sekolah nak buat di Barat lah. Lepas tu bilang, volunteer tau, muka tak temu lu. Cikgu, dulu saya pernah main di Timur. Tak, kita nak main di Barat. Dia tak ada di Timur. Tak, cikgu, dulu saya main di Timur. Cikgu punya macam, nak cakap dengan budak ni macam, pasal kita very naif kan, baru-baru. So cakap, oh, cikgu sama lah macam ni. Oh, ni di Barat. Oh, kan, baru dari situnya sebagai suka-suka. Dia bukan hobi pun, bukan kata orang tu minat pun, tapi sekadar suka-suka je. Bila dah menengah 2 tu, di sekolah menengah Jintai, saya bersama Imran Ahmad, kawan saya, cikgu nak buat Malay punya MLDDS lah kan. Dia nak buat satu, dia ada tarian, dah ada drama, dah ada sastra ni semua, tapi tak ada di Barat. So saya dengan Imran tu pada masa tu suka-suka kita dengan juga muka tak termalu jumpa kawan-kawan. Kita nak buat di Barat, nak join. Tu dah kumpul nama, adalah dalam dekat 28 orang. Saya masih ingat. Nama pertama di sekolah adalah Sri Anggerik Kencana. Wah, kencang Sri Anggerik Kencana daripada sekolah menengah Jintai kita buat, masih main kompang. Dia tak tahu dengar lagu di Barat, jumpalah kawan. Kerana saya dulu pemain bola di sekolah, disayangi dengan principal. Bila jumpa dengan kawan-kawan sekolah lain tu, saya tahu ada yang bermain di Barat. Saya masih ingat saya jumpa Saiful daripada kumpulan Sri Trunijaya. Pul, kau ada lagu-lagu di Barat, boleh share tak? Kan? Dia kasih saya kaset. Dulu kita Walkman. Walkman dengar. Oh, macam gini lah. First lagu saya dengar, Sunyi Sepi. Itulah lagu yang mungkin memutik minat, rasa cinta, rasa sayang pada di Barat. Kalau kita nak fikir umur 14 tahun tu dah lambat. Kalau orang kata main seni kadang daripada kecil tapi 14. Tapi bila saya ceburi tentang satu bidang tu, saya mendalami sampai sedalam-dalamnya. Bukan sekadar akar, di bawah akar. Jadi saya pelajari macam mana diorang buat paluan dia, lagu dia ni semua. Dan itu kita gabungkan, kita buat satu persembahan di sekolah. Yang lain ni ingin turut serta. Sebenarnya dalam sekolah tu ada juga kumpulan anak-anak murid tu, ada yang masuk kumpulan luar. Sepertinya daripada kumpulan Sri Trunijaya. Ada yang masuk daripada kumpulan Kesuma Dewa. Kalau kita West. Anak seni pada tu baru ditubuhkan, belum lagi. So bila pada masa tu, kerana cikgu display master Pak Sekolah nampak budak-budak punya minat ni, dia bawa kita pergi Bayan Rakyat River Valley. Bila pergi River Valley tu, tak boleh pakai nama sekolah, pakailah. Kerana dia River Valley, saya masih ingat kita namakan dia Sang Kali Desa. It's a direct translate of River Valley lah. Kan? So daripada situ kita mula, dan saya rasa budak-budak ni perlu dorongan. Siapa mesti ada pengasas ataupun tenaga kerja. Saya mula jumpa Saiful lagi, dan juga time tu ada anak saudara Abang Kamal Baba. Nama dia Arman. Arman bawa saya pergi ke Taman Jurong Sisi, Boys Club. First time saya jumpa Wak Rani. Sebelum Wak Rani datang, you know what my first impression of budak-budak? Ziz, kau isap rokok kan? Sebelum Wak Rani datang, kau isap rokok. Wak Rani datang, kau isap rokok je. Nak dapatkan lesen. Nak dapatkan lesen isap rokok. Pasal masa tu budak nak sini, siapa yang isap rokok, walaupun time tu there's no under 18 no isap rokok. Okay? Dia kalau tak isap rokok depan Wak sebelum tu, that means diorang tak dapat lesen. Pasal dia Jurong Police Boys Club. So siapa yang datang dah isap rokok, Wak nampak, dia kasih lesen.
Itulah. Yang herannya dulu dalam baik rakyat beli isap rokok. Isap rokok, Pak datang, awak ni Aziz. Dia nak tanya pasal Dikir Barat. Buat apa tanya-tanya, masuk sekali. Dengan tak semena-mena, saya terus terbabit dengan Sri Trunijaya sebagai awak. Di situlah saya mula belajar bagaimana dokongan suara yang kuat. Paluan dia, bagaimana buat dalam seni kata pun, walaupun dulu buat seni kata tak ada rhyming, tapi bahasa yang digunakan tu adalah bahasa simbolik yang kita senang faham. So saya rasa dalam mula-mulanya nak belajar Dikir Barat daripada suka-suka, lepas tu jadi minat, rasa cinta. So terus saya rasa okeylah, saya rasa saya ingin mendalami sangat. Kebetulan pada umur saya 16 tahun, saya injet saya punya lutut kiri. Saya tak boleh bermain bola lagi. Dulu kalau kita main bola, kan, nak pergi operation semua bayar sendiri. Sekolah takkan support. Tak macam sekarang. So berhenti main bola pasal doktor kata kalau kau sayang kaki, kau berhenti main bola selama 10 tahun. Just to recover. Dan dari situ saya mula berputik mendalami seni Dikir Barat. Dia pun sekadar kebetulan bila kita ada free time, kita pergi Jurong Police Boys Club. Abang-abang aja boleh pegang rebana. Kita adik-adik tak boleh. Pada masa tu yang muda-muda semua tak boleh. Tak dibenarkan. So main kompang. Sekali lepas tu dapat main gong. Main gong tu rasa macam, wah, bangga tau dapat main gong. Walaupun sekadar gong. Sekali dah dapat main gong tu, satu hari tu Abang Anwar sakit. Tak ada orang nak ganti. Pasal awak pun perlukan orang. So Abang Kamal, Ziz, main rebana nak. Main rebana nak. Kan? Adik Nazri, adik pun time tu tak ada. Kita pasal main kerja kahwin, lepas tu main rebana nak. Dapat main rebana nak, barulah dia kata, kau nak belajar Dikir Barat. Kau nak belajar paluan Dikir Barat, kau datang rumah. Rumah ni 4 tahun. Baru tiap-tiap hari saya datang. Dia kasih rebana lama daripada, yang bagusnya dulu, dia tak macam spoon feed. Dia kata, Ziz, kau rebana ni tak sedap. Macam mana kau sedapkan dia? Saya ingat dengan cara kita pukul. Tak, sebelum kita pukul tu bunyi dia nak kena ada bunyi yang tertentu sebelum kita dapat, bila kita main tu dapat bunyi. So dari situlah rotan tebal ke tipis ke, nak kena sedak ke, nak kena ketuk belakang ke, macam mana tu semua. Dari situ. Salah dia zaman orang dulu kan, dia ada satu rotan, dia duduk tepi isap rokok. Salah. Abang Kamal. Aku ingat dia garang. Datanglah Abang Rick daripada Raja Wali, lepas tu masuk Nafiri Utara. Abang Rick ni lagi garang. Dia bukan ambil rotan kecil ni, rotan kecil sangat Kamal, ambil rotan lagi besar untuk budak ni. Oi, taklah, diorang bukan pukul kuat-kuat, just hentak. Jadi saya macam rasa terperanjat, saya akan tahu kesilapan sendiri. Dari situ barulah dapat bermain, kata orang tu percussion, paluan dengan Dikir Barat. Nak jadi tukang karut pun ada satu cerita. Saya tinggal di Clementi tapi campur dengan budak Jurong. Jauh Dulu tak ada duit, naik basikal. Kalau dulu pasal mungkin Jurong Police Boys Club, budak under police. That means budak-budak ni semua budak-budak bagus. Mak nak pergi Police Boys Club, mak kasih. Walaupun lepas sekolah balik pukul 3.30, mandi pukul 4, cycle all the way, pukul 10 lebih baru balik. Almost every day. So bila ada time tu ada boys club, ada dorang buat macam inter karaoke. So dorang boleh represent MPP sekarang dipanggil. So saya represent Clementi. Saya tinggal Clementi lah. Pasal abang saudara dulu tu polis. Masuk ni kata orang tu masuk competition karaoke lah. Bila lepas tu daripada saingan, second round, quarter final, semi final, dia actually within you and the judges. Final baru ada audience. So bila final tu, dia buat dekat Clementi CC, Clementi CC. So bila keluar je, di situlah nampak, wah, budak-budak anak seni, budak-budak STJ ada kat situ. So bila orang kata, pendek kau boleh nyanyi tak, buat ini orang putih dengan Dikir Barat lain. Tak, tapi kau boleh nyanyi. Okey. Dalam competition tu dapat second. Alhamdulillah dapat second, ada duit. Dulu duit bagi kita 500 tu besar kan.
So dapat duit, lepas tu budak-budak dah menang kan, belanja kita minum air lah dekat apa hawker center. Okey, jadi siap. Bila patah balik time masa tu, the first string saya ingat saya patah balik, duduk awak. Wak datang, dia kata, "Ziz, apa duduk situ? Pergi ambil buku tu, pergi nyanyi." Wak tak tahu, Wak. Belajar. Ada Abang Azmi, Abang Idam belum lagi. Kan? Ada Abang Arman, abang yang kata orang tu kita panggil, yang suka nyanyi lagu Anita, Anita. Aku dah lupa nama dia. Abang Wan. Lepas tu, time tu, STJ, Nafiri dengan Alang combine. Diorang kalau training pun kadang diorang akan datang sini, ramaikan orang, datang sana, ramaikan orang. So, di situ mungkin ada kelebihannya nampak kekuatan frontman daripada kumpulan lain-lain. So, bila diorang nampak saya nyanyi, Ziz, kau nyanyi moden lah. Apa tu modern? Kita budak kan, tak tahu apa tu modern, apa tu DK. Kau dengar kaset. Sampai tiap-tiap hari saya akan bawa 5-6 kaset dalam pouch, Walkman. Bateri kau dah habis gigit. Aku tahu, kau pun tahu. Zaman tu bateri kau dah habis gigit. Kan, kau betul rewind macam gini. Make pencil pusing, rewind. Okay, nak dengar lagu sedap. Dari situlah baru saya mula dengan. Tapi herannya first competition saya kan adalah bukan mega perdana tapi perdana Semang Bertiga. Itulah first competition dan saya rasa mungkin rasa bersalah kerana kita tak tahu yang kita perlu buat apa. Saya anggap competition tu yang kalah tu dalam pusingan kedua separuh akhir disebabkan oleh saya. Di situ saya mula lagi rasa bukan geram, rasa ingin memperbetulkan apa kesilapan saya. Di sebalik apa yang telah terjadi kan, dalam tahun 96 saya diketemukan dengan arwah Zaidi Nandir di satu kedai kopi. Dia kata, "Pendek, kalau kau nak betul-betul belajar seni kata, aku nampak kau dah mula tulis seni kata, kau masuk final, aku akan tuliskan untuk kau." Saya masih bawa handphone water bottle. Tapi tak tahu macam mana dia boleh dapat nombor saya. Betul kita time tu wanita ni masuk tahun 96 selepas pertandingan tinggi tu. Dia telefon saya, datang Pasir Ris. First time dia nampak seni kata saya, dia ketawakan. Korang ni bagus dalam seni membuat lagu, pahlawan awak-awak. Tapi silapnya dengan seni kata yang tak kuat ni selalu membuatkan korang kalah. Di situ saya mula bergabung dengan dia. Mungkin zaman kita merajuk-merajuk lah. Daripada anak seni, wanita ni, STJ pergi anak seni, jadi wanita ni. Lepas tu zaman merajuk tu kita tubuhkan satu Paknobat Pulau Tiga. Masih ingat tu tahun 96, saya, Mail dan juga Zaidi Nandir. Orang sekarang selalu bertanya, apa tu Paknobat Pulau Tiga? Memang kita pecahkan Paknobat adalah pelukan akrab kerabat non dengan orang timur, orang barat atau timur. That means antara west dengan east. Pulau Tiga itu sebenarnya antara pulau tiga kumpulan. Main daripada kumpulan Kesuma Dewa, saya daripada kumpulan STJ dan juga Zaidi Nandir daripada kumpulan Kelantan Purba. Itulah Pulau Tiga yang kita gabungkan nama sebenarnya. Yang Pulau Paknobat Sejejo, Paknobat Puncak Kasih, itu semua nama samaran. Tapi nama Paknobat tu adalah yang asli adalah Paknobat Pulau Tiga. Dari situ saya belajar banyak tentang seni kata. Dalam segi paluan saya semua dah tahu, saya belajar daripada Abang Kamal. Dalam segi nyanyian saya sangat mengucapkan terima kasih pada Abang Azmi Ibrahim. Satu perkataan dia sampai sekarang saya ingat apa yang dia ingatkan saya ataupun mengajar saya. Bila kita menyanyi itu seikhlas hati. Tak payah nak tunjuk, tak payah nak bilang macam gini, tak payah. Bila kau nyanyi seikhlas hatinya, akan juga seni kata itu sampai pada pengadil, sampai pada para penonton. Itulah kata-kata dia sampai sekarang. Ialah setelah kata orang tu pelajari apa-apa, bila saya masih ingat, saya kecewa juga satu masa bila saya N-level, Cik Awang sebenarnya ada persembahan di Tanjung Pinang, dorang combine.
saya tak dapat dipilih kerana diorang suruh saya belajar N-level. Honestly, saya fail to N-level. Pasal masih ingat pasal asal aku tak pergi, asal aku tak boleh pergi, asal aku tak boleh. Pasal that particular time memang N-levelnya period, tapi tengah buat N-level tu, saya pemikiran fikir pasal abang-abang tengah buat persembahan dekat Tanjung Pinang. Macam mana nak pas? Diorang tu sebenarnya niat diorang tu baik kan pasal pelajaran. Tapi mungkin tu, saya mungkin pada masa tu orang kata mungkin gila lah. Tiap-tiap mega perdana kalau ada, saya akan berhenti kerja 6 bulan sebelum. Tiap-tiap mega perdana. That means tahun 95 saya dah mula habis NS, saya mega perdana. 97 pun saya masih ingat, saya berhenti 6 bulan sebelum kerana ada mega perdana. Zaman dulu, saya masih bersyukur ibu bapa saya yang menyokong walaupun tak bekerja asalkan kau tak main dadah, kau tak sengit sebelah kan. Dia masih menyokong walaupun umur dah 20 lebih tahun. Mak, $10 mak nak pergi Dikir Barat. Kalau zaman sekarang saya kena keluar, kena tampar, tak tahu apa nak cakap. Tapi syukur alhamdulillah. Tapi mungkin kerana itulah yang membuatkan saya rasa terhutang budi. Kalau saya tak buat dengan betul, jadi saya akan rasa menyesal. Alhamdulillah selepas tahun 2000 Usra Dewa dapat tempat pertama mega perdana. Di situ juga mulanya Esplanade. Kata orang tu terciptanya Singapura nak buat Esplanade kan. Saya ada fikir kenapa Singapura nak belanja berbilion dollars masa akan datang untuk kesenian jika Singapura tak mula support kesenian Singapura di masa akan datang. Jadi dari situ saya berbual dengan bapa saya cakap dengan dia, Pak, saya nak berhenti kerja apa-apa, saya nak concentrate tentang kesenian. Satunya pada zaman dulu kita memang pasal yang main gendang, masih ingat Abang Kamal, Abang Damsyik, saya, Khairul dengan Wan abang. 5 orang. Kau bayangkan rakyat masa tu mungkin dalam 4 juta tapi 5 orang saja yang buat full time. So bila kita tak boleh buat, Abang Kamal akan kasih Damsyik. Damsyik tak boleh buat, kasih saya. Saya tak boleh buat, kasih Khairul. Khairul tak boleh buat, kasih Wan abang. So we have a certain, walaupun bayaran dulu tak sama macam sekarang. Satu show mungkin rehearsal 3 hari, lepas satu show tu $50. Tapi masih ingat, bas dulu feeder bus $10. Kita sekarang feeder bus dah berapa dolar kan? Feeder bus, we don't talk the journey of jauh-jauh. Feeder bus around kita punya $10. Aircon 15 sen. So, $50 tu cukup untuk kita tahan sebulan. Itu kalau dalam satu bulan kita ada satu show. Kalau tiap-tiap minggu dah $200. Makan, aku masih ingat zaman aku nasi lemak 50 sen, babe. Kan? Air tin tu tak sampai $1 pun. So, that $50 actually dulu tu memang okay. Tapi untungnya saya ada rakan-rakan, sahabat atau mentor yang tepat. Bukan sahaja betul, tapi yang tepat untuk saya. Lepas Esplanade dah ni, lepas tu saya masa tu tahun 99 saya mula join OMS. Join OMS pun pasal Abang Kamal tak boleh buat performance dengan diorang. Dia kata, Ziz, kau ganti aku boleh? Main 5 lagu je. So, dulu kita boleh hafal apa? Masih muda hafal main 5 lagu. Sekali taruhnya 5 lagu tu untuk apa? Depan Presiden. That is my first performance main rebana depan Presiden. Masuk dan macam, wah ni baik ni tempat kan. So, dia rasa mungkin kejadian tu membuatkan saya rasa kita boleh dihargai lah. Especially kita di tanah Melayu, main muzik Melayu kan. Presiden Naden pun dulunya suka keroncong. Orang tak tahu walaupun dia India, dia suka keroncong. So jadi di situ kita boleh dapat main. Bila dah Esplanade punya performance yang pertama tu, saya dengan PA, saya dapat jumpa arwah Abang Iskandar Mirza. Dia cakap dengan saya, Ziz, you are good, but you are not the best. Don't ever think that you are the best. So dalam saya fikir, saya dah bagus lah. Pasal dia cakap saya bagus apa? Tapi I'm not the best. Okey, dah bagus. Dia kasih saya satu tugas, pergi ke Malaysia, dia bawa. Bahkan Malaysia tu ramai pemain rebana. Main satu lagu je. Lagu Nak Dara Rindu. Main dengan Philharmonic Orchestra. Saya ingat dah bagus kan. Main asli je. Ni.
Bila sampai ni, dia ada time signature change, itu change, ini change. Masih ingat malam tu, abang, Ziz, jom kita keluar minum air ke apa. Tak nak bang. Saya stay 4 bilik, saya dengar lagu. Just for that one song. Di situ dia cakap dengan saya, jangan fikir yang kau dah bagus dalam kau punya kesenian. Bila kita cuba bergabung dengan orang lain, benda ni mungkin kita nak kena ubah. That's where dia ubahkan saya punya mindset. Tak boleh tok-tok lah. Kan? Dia tak boleh tok-tok as in komen asli gini je. Tak boleh. Main inang gini. Kadang-kadang kita nak kena ubah to suit the music. To suit dia punya composer. So dia cakap, aku kasih kau 2 bulan to self-taught how to read. Self-taught. So jumpa Abang Syawal. Abang Syawal, music please. Time tu dia masih Ami, Abang Rizal Sanib, main drum, macam mana nak belajar, apa tu crotchet, apa tu punya rest ni semua, macam mana, what is the time signature, why this one, nak kena ada tie, nak kena ada ni semua. Semua diorang dah belajar. So dari situlah baru dia dah jumpa dia text semua members dia. If you want a Rebanis that can read, call Yazis. That one was 2004-2003, right after Esplanade-nya ni. So bila time ada satu recording, dia tak dengar kasih lagu, dia terus kasih piece. Saya tengok betul-betul pelan-pelan, tapi nasib baik itu lagu National Day tapi nasib baik dia punya tempo pelan, so that means can side ni pelan-pelan. Then after that recording, baru dia text everybody. Then my life change. Daripada 50, 100, 1 gig jadi 350, jadi 600. So dia cakap, Ziz, ini satu perkataan sampai sekarang pun saya ingat. It's not how much you earn. It's how much you can save every gig that you got. Maksudnya kadang kita dapat $100 pun, kalau kita ada that mindset, $20 simpan dalam bank, jangan pakai time emergency. $20 untuk kita belanja, $20 untuk bayar bil, $20 untuk kita punya harian. So, saya rasa tak semua orang dapat jumpa orang macam ini. Kan? So, bila ada anak murid, bila dia cakap, cikgu, saya nak jadi macam cikgu lah. Saya rasa macam, janganlah. Hidup cikgu susah. Jangan jadi macam cikgu. Lebih baik daripada cikgu. It's always that. Pasal apa, dulu saya masih ingat, bila belajar tu kan, seni kalau di sini, anak murid tak boleh bagus daripada cikgu. So, dia tak boleh atas. Lepas tu dia ada anak murid, dia gini. Lama-lama seni kita ke bawah. Kenapa mesti ada perlu ini mindset? So, saya fikirkan bila pada masa tu, anak murid mesti bagus dari cikgu. Yang ni ada anak murid, dia bagus, makin lama semua makin naik. So, dia untuk kesenian kita, that means semua akan meningkat. Dia tak boleh cakap yang anak murid aku tak boleh bagus daripada aku. Dia sepatutnya anak murid aku, that means kalau anak murid tu lagi bagus daripada cikgu, that means cikgu tu berjaya. That's what I tell Faizal tentang bila dia dah bersama abang, that means you need to be better than me. In any other ways, kalau kau nak konsert di Kebarat dalam segi paluan, you need to be, you don't aim for the best, but you need to be better than me. That's how dia ni. Alhamdulillah sekarang perjalanan saya bila kita dah mula dengan orkestra, saya rasa saya berhijrah kepada muzik kerana pada masa tu saya ingin nak buat full time. Saya masih ingat tahun 2010 jumpa bapak saya cakap, Pak, nak berhenti lah. Kata orang tu bila 2010 jumpa bapak masa tu kan, cakap nak berhenti pasal saya rasa hidup saya terumbang-ambing. Macam mana tak boleh kasih makan pada keluarga. Dah mula tua, dah mula kata orang tu matang fikiran. So bapak cakap, kau dari dulu kerja, kau rasa kau dah jadi apa sekarang? Mungkin supervisor, Pak. Maaf. Betul lah. Tapi aku kasih lagi a few years lah. Kalau kau tak berjaya, baru kau kata orang tu ni lah jumpa atau berhenti buat kerja lain. So tak tahu mungkin dengan keberkatan doa dia, right after that saya dihentakkan ataupun dalam masa yang begitu 2-3 tahun yang lepas, saya dah mula kahwin, saya dah ni pasal tak boleh dapat kasih makan isteri yang betul kan. Lepas tu saya disegarkan dengan apa keperluannya negara kita.
especially dalam kesenian Melayu. 2009 saya Wan Abang ada buat National Day. Dia main dengan Wicked Aura, saya main dengan Chinese Orchestra. I have my 16 seconds of fame. That means you solo dengan orkestra Cina for that National Day. Tapi yang membuatkan kita sama-sama rasa tersentak adalah bila ketika Presiden Nadine masuk, disambut dengan muzik Brazil. Kan, entourage Presiden nak jalan ni, kan, tung tak tung gedeng gedeng tak tung gedeng. Mana tung tak ke gendang gedeng tak tung tung cang ceng tak ceng 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 tung ke tak gedeng pun tak ada. Kenapa Brazil during our National Day? Tapi saya tak salahkan di direction yang pasal pada masa itu Wicked Aura is an iconic group yang menjadikan lambang negara. Diorang sampai diorang travel luar, they was invited to WOMAD ni semua kan. So diorang ada that privilege, diorang diberikan satu penghormatan untuk entourage presiden. So saya dengan Wan cakap, apa silapnya kita kan? Apa silapnya gendang Cina? Apa silapnya gendang India? Apa silapnya gendang Melayu? Bila kita tengok, rupanya tak adalah satu company, satu kumpulan yang ikonik yang boleh membuatkan Singapura bangga dengan ini. Jadi kita mengambil masa 2 tahun untuk membuat survey apa yang anak Melayu tak suka tentang nak main kompang. Diorang lebih suka bawa djembe, diorang lebih suka bawa timbal, sedur besar-besar berat. Kompang kecil. Dulu zaman kita kau main ini, bangga bawa rebana, baik. Wah, ikat masuk MRT. Main rebana. Kadang sengaja tak nak ikat, bawa gitu biar orang nampak apa kita bawa. Tapi pada masa tu, anak-anak Melayu dah tak nak. So dia kata, so tanya, kenapa korang tak nak pegang kompang? Kenapa nak pegang timbal, sedur? Bang, Melayu tak cool lah. Apa yang tak cool? Pasal bila kita main, tak boleh joget. Duduk, diri, kan? Lepas tu nyanyi nak kena serius, kan? Tak boleh campak-campak. Macam yang lain-lain semua boleh campak-campak. Okey? Kalau adanya satu kumpulan yang ingin nak membuat seperti itu, korang nak? Nak bang. Tapi, bila itu tersentak. Bila? Kadang kita cakap aja, tapi tak melaksanakan. Bila? So, kita ambil masa 2 tahun. Kebetulan pada 2011, kan, Gentar Rasa ada membuat satu 10 years anniversary. Saya diberikan kepercayaan oleh Abang Osman dengan juga PA menjadikan saya artistic direction for Digi Barat dan juga Malay Percussion. Bawalah kumpul orang-orang sisi yang main kompang ni semua. So saya cakap, Wan, ini tak boleh yang biasa-biasa. Kan kita dah buat survey, anak-anak muda kau nampak Gentar Rasa tunjuk 4 TV ni semua. Because you going to be telecast in national TV. Nanti orang cakap sama je kan. So kita nak kena ubah. Bila masa tu kita nak buat perubahan, bila main kompang boleh bergerak, boleh swing kan, boleh tukar apa cara pegang. Ada setengah yang tak agree lah. Dan kita faham diorang ada a prioris, bila bermain kompang tu ada duduk bersila apa, diri tegak, bermain nyanyi sekuatnya. So kita rasa okey tak apa, kita since diorang tak boleh, ada yang keluar. Saya cakap dengan Abang Osman, boleh tak saya bawa anak-anak murid saya yang mampu ataupun nak buat ni benda. Dia kata silakan. Dari situ saya ada cuma 20 anak murid sendiri, 20 daripada sisi-sisi, kita gabung membuatkan satu persembahan. Alhamdulillah selepas persembahan tu, daripada 40 orang lebih ni, 20 kata, cikgu, kita nak teruskan. So, saya dengan Wan cakap, kita bukan cakap kita dah di atas, tapi kita dah mula rasa kesedapan bila duduk di atas. Sanggupkah kita turun bawah balik, bawa lagi benda yang berat ni naik balik ke atas. Jadi kita cuba. Kita tahu pada masa tu kita ada satu festival pesta gendang. Di situ pengalaman saya dengan Wan Abang adalah sama. You need to come for 7 days. Your performance is only 1 day. So what happened from the first day to the 7th day? So kalau ada satu kumpulan dah terlampau rapat, setiap hari bersama, antara dia bergaduh ataupun dia makin erat seerat-erat. So bila dapat ini, kita dapati anak-anak ni semua makin kuat.
So saya cakap dengan Wan, setelah apa kita buat dalam 1 minggu ni, inilah masanya, bila budak-budak kata tu bila, inilah masanya untuk kita tubuhkan satu kumpulan. Satu kumpulan, kita register satu kumpulan agar dikenali bukan saja di Singapura tapi di seluruh dunia. Itu adalah, of course kita, Wan Abang bila dengar tu je kan, dia dah buat 10 tahun punya plan. Bang, kita buat ni. Jumpa National Art Council, dia kata aku minta kau 3 tahun. Tak payah kasih aku 10 tahun, 3 tahun. Alhamdulillah kerana dengan menggunakan nama saya dengan juga Wan Abang, National Art Council memberikan kepercayaan, diorang kasih kita dana benih ataupun dipanggil seed grant untuk kita mulakan Nadi Singapura. Sampai sekarang Alhamdulillah Nadi Singapura dah mempunyai hampir 80 anggota. 40 dari Gen 1, 40 dari Gen 2. Dan Gen 2 ni hanya ditubuhkan selepas 10 tahun Nadi dilahirkan. Itulah cerita saya sampai sekarang. Arwah tu pun cakap nama Yaziz tu sebenarnya nama berat. Erti dia sama seperti Aziz, erti dia adalah ketua. Ketua tu pembimbing. Jika saya nak membuat sesuatu, kalau rasa orang lain tak boleh buat, kau tahu kau boleh buat, kenapa kau tak nak buat? Antara nak buat tak nak buat. Bila kau tahu kau boleh buat tapi kau tak nak buat, katanya kau malas lah. Kau tak nak ada itu stres, kau tak nak ada apa-apa beban kan. Kau nak hidup kau senang. Tapi kita mesti ingat, dengan beban, dengan juga cobaan, dia sebenarnya menjadikan seseorang tu lebih kuat. Mak saya pernah herdik. Anak kau buat apa? Oh, dia main muzik. Main muzik boleh makan ke? Dekat depan orang ramai. Aku tengah cuci pinggan, jemputan. Orang lain semua saya. Dia sengaja berbual kuat-kuat. Dekat situ saya sebenarnya mengambil keputusan. Satu hari saya akan buat mak saya bangga. Itu dia. Sorry. Wah. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Itu antara satu identiti yang saya nak tinggalkan, legacy saya. Apa yang saya buat bukan untuk dikenang tapi untuk diteruskan. Menjadikan manusia, anak-anak muda kita agar menjadi seorang manusia yang lebih baik. Tak semestinya kau bagus main gendang, kau baik. Tapi kau perangai kau suka marah orang, suruh maki orang kan. Dulu saya pun macam itu juga. Jadi dia tak, legacy itu sebenarnya agar dia menjadikan satu manusia yang lebih baik. Itu yang saya lebih suka teruskan. Kenapa saya masih juga teruskan saya punya, walaupun dia kadang susah. Tapi saya memang dah, mungkin dari dulu dengan pengalaman apa yang dah diherdik, yang pernah dicaci, dihina, membuatkan saya lebih kuat. Tuhan tu maha kaya, Tuhan tu maha mengetahui. Jika dia tidak memberikan kau satu cubaan yang kau tak boleh tempuh, dia takkan kasih. So saya tahu, jika saya nak buat ni benda, mesti ada macam-macam cubaan dan mesti ada penyelesaian dia. Apa yang kita buat jika kita ada masalah. Alhamdulillah, saya sebenarnya daripada dulu, walaupun saya dari kecil, daripada saya ini, saya treasure kawan-kawan saya. Saya bukan saja hormati, tapi saya sayang, saya treasure dia macam harta karun lah, setiap kawan tu. Orang tak tahu yang saya masih sampai sekarang kontak dengan cikgu primary saya. Saya masih kontak dengan primary school mate saya. Kan? Saya masih kenal, saya masih orang tu bertanya khabar dengan setiap kawan yang saya ada. Mungkin lost contact dulu, tapi sekarang ada FB, dah mula kenal balik. Alhamdulillah, saya juga kata orang tu, cikgu yang dulu tak suka saya macam, pasal dulu kita degil kan, bukan degil nakal, suka kacau-kacau orang. Sampai sekarang, Ziz, tak pergi overseas, Ziz, awak dah lama tak nampak awak buat TV, awak masih main ke? Sampai, bila dengar cikgu cakap gini kan, dulu yang cikgu kata orang tu, kau ni degil lah, kau ni buat homework lah ni. Sampai sekarang dia jadi itu, saya bukan cakap bangga, saya terharu lah. Dan mula-mula dengan apa pengalaman hidup saya dapat mendidik anak-anak
generasi masa hadapan, especially anak-anak Melayu, kata orang tu kenali akar, kenali rasa cinta, kenali rasa apa yang diberitahu ataupun ertinya Melayu. Kita jangan layu, kita biarlah Melayu, bangsa Melayu. Ya, itu dia. Sayang disayang, ditelan pahit, dibuang sayang, yang disayang ditinggal-tinggal, pergi berjuang. Yang tersayang menanti setia, saatnya pulang. Aduhai menanti sayang, alangkah indah untuk dikenang. Ahai sayang, ke kanda dah pulang. Di sanjung tinggi tembak dan pedang, di sanjung melambung ujian menjelang. Namun rindu membara dan anung tersayang. Sayang disayang, ditelan pahit, dibuang sayang, yang disayang tinggal-tinggal, pergi berjuang. Yang tersayang menanti setia, saatnya pulang. Aduhai menanti sayang,